Terima kasih kerana memilih TV1. Paparan utama malam ini. Kad komuniti ceria tawar diskaun untuk warga wilayah persekutuan. Dakwa polis lindungi kongsi gelap N. Gopalakrishnan disiasat. Juga pembangkang bincang pengganti Anwar selepas keputusan kes liwat. Semuanya dan banyak lagi teruskan bersama Nasional 8. Pesawat AirAsia X penerbangan D7172 XAX172 yang dalam perjalanan ke Jeddah dari Kuala Lumpur selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 selepas kira-kira 5 jam berlega-lega di ruang udara Selat Melaka. Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Tan Sri Tony Fernandez semasa dihubungi mengesahkan perkara itu dan menganggapnya sebagai prosedur biasa bagi pesawat Airbus A330-343 untuk kembali ke pangkalan. Berita mengenai insiden itu tersebar luas dalam media sosial dan pemantauan menerusi laman web Radar Flight 24 menunjukkan pesawat itu yang melepas dari KLIA 2 pada 12.20 tengah hari telah berpatah balik dan berlega-lega di ruang udara Selat Melaka. Ia sepatutnya mendarat di Jeddah pada 11.15 malam. Mengulas perkara sama, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai menerusi akaun Twitternya memaklumkan pesawat AirAsia itu menghadapi masalah teknikal dan terpaksa berlegar-legar di ruang udara Selat Melaka. Bagaimanapun telah selamat mendarat di KLIA 2. Polis akan memanggil bekas ahli Parlimen Padang Serai N. Gopalakrishnan dalam masa terdekat berikutan kenyataan dalam laman Twitternya. Dakwanya terdapat pegawai polis berketurunan India di Pulau Pinang yang melindungi kumpulan kongsi gelap Geng 04. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, tomahan yang dibuat N. Gopalakrishnan sangat serius dan boleh mencemar nama baik serta integriti PDRM. Ia juga mendapat respons segera daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar yang mahukan siasatan dilakukan secepat mungkin. Polis juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai atau anggotanya yang terbukti terlibat dalam aktiviti jenayah atau melindungi penjenayah. Tapi saya pasti sudah ada report yang dibuat berkaitan dengan tuduhan ini dan kita akan menyiasat di bawah Seksyen 505. Fitnah apa? Fitnah. 5? Fitnah. Seksyen 500. Fitnah. Kita akan siasat terhadap tomahan ini. Dan kalau ada kebenaran, ada bukti yang kukuh, kemungkinan kita akan tuduh di mahkamah lah. Tapi walau macam mana pun, sebagaimana prosedur bahasa lah, soal nak tuduh tak tuduh telah merupakan bidang kuasa pada pihak AGC. Dalam kenyataannya, bekas ahli Parlimen Padang Serai itu mendakwa kongsi gelap Geng 04 yang sebahagian besar dianggotai ahli berketurunan India dan aktif melakukan pengedaran dadah di Pulau Pinang dilindungi pegawai polis tertentu. Kumpulan itu juga disenarai berbahaya dan paling dikehendaki dengan rekod jenayah pengedaran dadah dan beberapa jenayah kekerasan membabitkan senjata api di Kedah, Pulau Pinang, Johor dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Muhammad Saleh ditemui media selepas menyampaikan bantuan banjir anggota polis di Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu pagi tadi. Tiada sekatan kepada pelajar Bumiputra bukan Islam yang menuntut di Maktab Rendah Sains Mara MRSM untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Malah ia dilakukan sejak penubuhan MRSM pada tahun 1972. Tegas Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Syafiee Apdal, tuduhan tentang sekatan itu tidak berasas, memandangkan pelajar MRSM juga dibenar membawa kitab Injil seperti mana rakan-rakan mereka yang beragama Islam membawa Al-Quran. Tidak ada sekatan untuk kita nak menyatakan bahawa mereka tidak boleh melakukan amalan berhubung kait dengan agama masing-masing.
Waima bila mana tiap-tiap penghujung minggu contohnya, kita sediakan kenderaan bas untuk membolehkan bagi yang Islam hantar ke masjid. Bagi yang bukan Islam untuk ke gereja kita hantar bas. Pihak kementerian juga bersedia meminda peraturan kemasukan ke MRSM bagi mengelak salah tafsir golongan tersebut. Possibly because it has been done since 1972. Tafsiran untuk Islam, untuk Bumiputra sebagian besar kalau di Semenanjung orang Islam. Ya, kemungkinan oleh kena yang disampaikan itu ataupun berdasarkan dengan contohnya mungkin di Semenanjung, but in Sabah and Sarawak is a different kind of approach because some of the school, for example like di Seratuk, majorities are non-Muslim, so one have to understand that. Kalau ada perhutaran itu kita boleh kita boleh tarik balik, tak jadi masalah bagi kita. Tegas beliau lagi, isu pendidikan tidak seharusnya dipolitikkan. Tahun lalu 439 permohonan dari Sarawak dan 430 dari Sabah diterima untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 di MRSM. Datuk Seri Syafiee berkata demikian pada sidang media yang diadakan di Kuching. Hampir 10 projek pembangunan semula kampung baru di Ibu Negara sedang dijalankan beberapa pemaju mengikut pelan induk yang telah ditetapkan. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Ahmad Faisal Talib memberi jaminan projek itu sama sekali tidak akan meminggir atau mengabaikan hak pemilik serta pewaris tanah di kawasan itu. Ya, menurut beliau, UDA Holdings merupakan satu daripada pemaju terlibat dan terdapat beberapa lagi pemaju syarikat milik kerajaan GLC yang terlibat dalam projek itu. Sesi perbincangan bersama pemilik dan pewaris tanah telah beberapa kali dijalankan. Baru-baru ini terdapat 10% daripada penduduk di situ tidak bersetuju dengan pembangunan semula kampung baru. Beliau bagaimanapun menyarankan penduduk yang membantah memahami kepentingan pembangunan di kawasan itu, memandangkan ia satu langkah bijak kerajaan dalam memperkasa dan mempertabatkan Bumiputra, khususnya masyarakat Melayu di bandar. Pihaknya telah meneliti surat bantahan daripada Pengurusan Pentadbiran Penempatan Pertanian Melayu MAS Kampung Baru dan memutuskan ia bukanlah perkara asas untuk menolak projek itu. Projek pembangunan semula itu dengan nilai pembangunan kasar GDB 61 bilion ringgit meliputi lebih 120 hektar kawasan tanah kampung baru. Nilai potensi pelaburan yang besar dijangka dapat mewujudkan sejumlah 46,237 peluang pekerjaan menjelang tahun 2035 khususnya kepada penduduk kawasan itu. Semua penduduk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Labuan akan ditawarkan kad komuniti ceria bertujuan meringankan beban perbelanjaan harian. Kad diskaun itu boleh diakses secara online atau melalui aplikasi telefon pintar dan Ceria WP Apps. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, setiap ahli berdaftar akan mendapat potongan harga dan mata ganjaran di beberapa pasar raya terpilih. Sebanyak 70 rakan niaga di 2,000 kedai di wilayah Persekutuan juga terlibat menawarkan diskaun kepada pemilik kad itu. Turut disenarai urusan dan perkhidmatan yang disediakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Perbadanan Labuan dan Putrajaya. Meskipun Keramat Mall sudah memulakan operasinya, namun masih ada segelintir peniaga yang masih enggan berpindah dan terus menjalankan perniagaan di Pasar Keramat. Inisiatif Keramat Mall bertujuan mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan berkenaan selain meningkatkan taraf kesihatan penduduk setempat. Premis baru ini menyediakan persekitaran yang lebih bersih dan moden. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur yang membuat tinjauan di Pasar Keramat berkata, kawasan itu dipenuhi sampah dan menjadi tempat pembiakan tikus yang boleh membawa penyakit kepada orang ramai. Tempat itu menjadi sumber kepada pembiakan tikus. Saya pergi berkali-kali dah. Kadang-kadang saya takut bahawa saya heran kenapa masyarakat pergi ke pasar tersebut kerana saya takut mereka akan dijangkiti dengan masalah kencing tikus dan sebagainya. Kementerian hendak memperbaiki keadaan. Pasar ni dah lama, 38 tahun, 40 tahun dulu. Takkan kita nak hidup dalam keadaan 30-40 tahun dulu. Kita nakkan perubahan dan kita nak beri pasar-pasar moden kepada warga wilayah Persekutuan.
Terdahulu, Datuk Seri Tengku Adnan merasmikan program Komuniti Ceria Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. 11 pasar tani di Melaka melaksanakan program Jimat Belanja Dapur dengan harga antara 5 hingga 20% lebih rendah susulan arahan penurunan harga 73 barangan yang berkuat kuasa semalam. Exco Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri Datuk Hassan Abdul Rahman berkata, Fama Negeri Melaka berjaya menurunkan harga sebahagian besar barangan runcit. Dan Alhamdulillah nampaknya negeri Melaka antara negeri yang sebenarnya bersungguh-sungguh untuk membela nasib rakyat dalam hal yang berkaitan dengan kos barang keperluan seharian. Dan Fama telah pun berjaya bersama dengan agensi pertanian yang lain, Jabatan Pertanian, Veterina Perikanan untuk memastikan harga barang runcit keperluan seharian kita ini benar-benar harga yang begitu menarik. Beliau melakukan lawatan ke Pasar Tani Mega Merlimau sempena pelaksanaan program Jimat Belanja Dapur peringkat Pasar Tani Negeri Melaka 2015. Pasar Tani di balik Pulau Pinang pula menawarkan potongan harga 30 sen hingga RM1 berbanding harga pasaran. Antara yang dijual pada harga murah termasuk ayam standard RM8 sekilogram berbanding RM9 sekilogram sebelum ini, manakala bawang merah kecil dijual RM4.50 sekilogram berbanding RM5 sekilogram. Bawang besar RM2.50 berbanding RM3 sekilogram. Cili merah RM12 sekilogram dan cili padi RM8 sekilogram. Turut ditawarkan harga murah beberapa jenis sayuran seperti bendir, kacang panjang, terung dan halia. Sebut tadi kita gunakan agensi kerajaan untuk lambakkan apa juga barang yang kita nak turunkan harga, barang makanan, pakaian dan sebagainya, lambakkan dan dia akan dapat harga murah. Yang kedua, perlu wujud satu rangkaian baru ataupun rangkaian tambahan, bukan satu, bukan dua, mungkin 3, 4 untuk untuk distribute barang-barang ni, ya, barang-barang makanan dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita patut lihat review balik semula tentang dasar kita, jangan ada monopoli lah. Ya. Isu pengganti Ketua Pakatan Pembangkang tidak dibincangkan pada mesyuarat majlis kepimpinannya. Sebaliknya, ia hanya akan dibangkitkan selepas keputusan mahkamah terhadap kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim diumumkan Selasa ini. The meeting already decided that we'll convene an immediate meeting after the decision by the Federal Court. Datuk Seri Anwar hadir pada mesyuarat Majlis Pimpinan Pakatan Pembangkang di Ibu Pejabat PAS Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Hadir sama Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Dalam pada itu, kehadiran Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang menolak spekulasi keengganannya untuk bersama dalam mesyuarat tersebut. Namun beliau tidak muncul dalam sesi sidang media dengan alasan perlu ke mesyuarat lain. PAS nampaknya akur untuk tidak memanjangkan isu pilihan raya PBT yang mencetuskan krisis antara parti itu dengan DAP sebelum ini. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan isu perdebatan PBT antara PAS dan DAP sudah diselesaikan dalam mesyuarat berkenaan. Dan semua perkara itu semua dah diselesaikan dalam mesyuarat. Isu itu menjadi kontroversi kepimpinan pembangkang dan mencetuskan perdebatan antara Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali dan Lim Guan Eng. Sementara itu, di Kuantan, pemuda PAS mendakwa wujudnya konspirasi dalaman untuk menjatuhkan presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Dalang yang dimaksudkan pengarah pilihan raya parti Dr. Muhammad Hatta Ramli yang didesak meletak jawatan. Ia didedahkan Ketua Pemuda PAS Kuantan Nur Zazila Fadli Ibrahim mendakwa konspirasi berkenaan berniat jahat dan memfitnah kepimpinan ulama PAS.
Komplot itu juga bagi menyusun strategi untuk menguasai PAS pusat dan menanam kebencian dalam kalangan ahli terhadap Presiden parti itu. Apa yang membimbangkan kami, keputusan yang dibuat oleh Parti Islam Malaysia adalah didalangi oleh anasir-anasir luar melalui komplot jahat yang digerakkan oleh Dr. Hatta Ramli dan kumpulannya. Lepas kawasan Kuantan juga mendesak supaya mereka yang terlibat dengan komplot jahat ini supaya meletakkan kesemua jawatan dalam parti. Dakwaan itu juga disokong bukti melalui surat akuan berkanun serta cetakan paparan skrin telefon. Ia membabitkan fitnah terhadap pemimpin Setiausaha Agong PAS serta ahli keluarga Presiden selain usaha mensabotaj setiap keputusan dibuat Presiden dan Majlis Syura Ulama yang dilihat tidak selari dengan kehendak pihak tertentu dalam Pakatan Pembangkang. Beralih ke perkembangan lain, penduduk yang terlibat dalam kebakaran di Kampung Sakdani, Tawau, Sabah dinasihatkan supaya tidak lagi membina rumah terlalu rapat antara satu sama lain. 25 buah rumah di kampung itu musnah dalam kebakaran pada petang 23 Januari lalu. Menurut Menteri Belia dan Sukan Negeri itu, Datuk Taufik Abu Bakar Titingan, keadaan rumah yang rapat hanya menyebabkan api merebak dengan cepat ke rumah berhampiran apabila berlaku kebakaran. Saya ingin juga menyarankan kepada penduduk di kawasan ini maupun di kawasan yang serupa dengan kawasan seperti ini di mana penempatannya rumah-rumah begitu rapat antara satu dengan yang lain supaya sentiasa berhati-hati. Nasib mereka mendapat perhatian Pusat Zakat Sabah dan UMNO bahagian Tawau apabila menerima bantuan wang ringgit dan barangan keperluan harian. Saya harap kita sama-samalah bersabar. Mungkin ini adalah satu Allah bagi kita, mungkin ada satu hikmatnya. Terima kasih sama kerajaan, minta bantuan lah apa yang kami minta, yang kamu bantu kami lah. Semuanya habis, apapun yang satu apapun kami tidak boleh dapat. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan lah sebab memberikan bantuan. Selain itu dengan badan-badan NGO yang bukan kerajaan pun ada memberi bantuan lah untuk meringankan beban kami. Terima kasih pada kerajaan yang membantu kami meringankan beban kami. Waktu itu jam 3 petang, saya memang ada di rumah. Tapi saya tidak sempat menyelamatkan barang-barang, saya menyelamatkan cucu saya saja. Tragedi melibatkan 32 keluarga termasuk 3 keluarga bukan rakyat tempatan. Kementerian Kesihatan diminta menyediakan lebih banyak peralatan dan mesin hemodialisis untuk kemudahan penduduk khususnya kawasan pedalaman Hulu Terengganu. Kekurangan peralatan tersebut bukan sahaja menyulitkan pesakit, malah boleh membebankan mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Ia disuarakan Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Jailani Johari. Menurut beliau, kementerian berkenaan perlu prihatin dengan masalah penduduk yang mengidap sakit buah pinggang dan lain-lain penyakit kronik. Antaranya mesin cuci darah atau hemodialisis perlu mencukupi disediakan di Hospital Daerah Hulu Terengganu dekat Bandar Kuala Berang. Ini kerana bilangan pesakit semakin bertambah. Jika ada dia oleh kerana kesukaran ini dihadapi menyebabkan mereka tidak langsung pergi ke hospital. Jadi saya nampak benda ini boleh diselesaikan sekiranya mesin yang diharapkan seperti mesin cuci darah ni dapat disediakan di Hospital Kuala Berang. Mungkin pada masa yang sama memudahkanlah terutamanya penduduk di Hulu Terengganu. Datuk Jalani yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan perkara tersebut selepas program ziarah warga emas di Kampung Peneh dan Lubuk Periuk Mukim Hulu Berang. Beliau turut melawat seorang penduduk Kampung Peneh, Muhammad Sabri Mokhtar, 34 tahun yang mengidap sakit buah pinggang tahap 3. Pesakit itu tidak mampu menjalankan sebarang pekerjaan dan terpaksa mencuci darah menggunakan kaedah manual di rumah.
Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti meneruskan misi bantuan pasca banjir ke Terengganu hari ini. Tumpuan misi yang diketuai sendiri yang di-Pertua Bakti Datin Sri Rosmah Mansor adalah di Kemaman. Rombongan bakti tiba jam 11.30 pagi di Sekolah Kebangsaan RKT Seberang Tayor dekat Air Putih Kemaman dan disambut Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman dan isteri Tuan Puan Halina Zakaria. Beliau diberi taklimat tentang perkembangan banjir di Kemaman yang berlaku Disember lalu. Datin Sri Rosmah yang juga yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM kemudian menyampaikan bantuan kepada 30 murid, 20 guru dan 3 kaki tangan sekolah terbabit. PPPM sebelum ini menyampaikan bantuan bernilai 1.33 juta kepada 69 buah sekolah yang terjejas banjir di Terengganu, merangkumi 29,257 murid sekolah rendah dan menengah serta 3,080 guru dan 541 kaki tangan sokongan. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Ilahi di atas sumbangan yang telah diberikan, walaupun semua murid-murid, guru-guru dan juga sekolah merupakan mangsa banjir, dan apa yang berlaku ni sebenarnya ada hikmahnya. Kerana bantuan yang sampai itu bertimpa-timpa, setiap satu bantuan sampai kepada kami. Semoga apa yang telah diberikan ini dapat memberi sedikit meringankan bebanlah kepada kami warga sekolah di SKRKT Seberang Tayor. Saya merasa sangat betul lah dengan kehadiran yang amat berbahagia Datin Paduka Seri ke sekolah ini. Ini adalah kerana untuk melihat sendirilah keadaan pasca banjir di sekolah ini. Amat berbahagia Datin Paduka Seri ke sekolah kita ini telah memberi semangatlah kepada guru-guru dan juga murid-murid yang tidak sabar-sabar lagi menanti kehadiran beliau yang amat berbahagia. Mana kami telah mengalami banjir yang agak teruk untuk 3 tahun kebelakangan ini, iaitu 2012, 13 dan 14. Jadi kami kemusnahan yang amat besar ialah pada tahun 2013, di mana makmal komputer kami ditenggelami air sehingga ke paras bumbung dan tidak dapat diselamatkan. Jadi sekarang ni kami guna mana yang adalah untuk menggunakan ICT untuk buat PMP, dan kami sangat sungguh merasa bertuah kerana sekolah kami dipilih untuk sumbangan di mana seluruh Terengganu akan dapat, tapi kami sebagai wakil kami sungguh rasa bertuah. Lawatan kali ini juga membawa sumbangan berupa baju, kain pelikat, kain batik, sejadah, telekong dan tuala yang bernilai RM190,000 kepada 2,000 buah keluarga. Banjir buruk yang melanda negara akhir tahun lalu dijangka berulang lebih kerap dan mungkin lebih buruk ekoran faktor pemanasan global dan kehadiran fenomena Madden-Julian Oscillation MJO. Pakar Klimatologi dan Oceanography Profesor Dr. Fridolin Titangang berkata ia didorong faktor perubahan iklim akibat pemanasan global. Fenomena MJO merupakan antara faktor hujan lebat luar biasa dalam negara. Ia merupakan elemen dalam keragaman iklim tropika yang berlaku sekali antara 20 hingga 60 hari berbanding fenomena El Nino antara 3 hingga 7 tahun sekali. Fenomena berkenaan terjana akibat perubahan suhu di Lautan Hindi yang boleh mempengaruhi kelembapan atmosfera. Apabila MJO bertemu musim monsun timur laut atau musim tengkujuh dan angin luluran sejuk, ia menyebabkan kadar curahan hujan luar biasa. Profesor Dr. Fridolin yang juga pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi UKM mendedahkan sudah ada kajian yang menunjukkan peningkatan suhu dunia mencetuskan kekuatan MJO dan ini bermakna kekerapan hujan ekstrim dan kemarau di Malaysia akan meningkat. Gerakan memburu suspek utama kes tembak Anwar Mohamad atau dikenali sebagai Noah Ayam yang mengakibatkan kematian seorang peniaga di Kampung Beris Lalang, Bacok, Khamis lepas diperluas. Terbaru sebuah rumah diserbu. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim, ketika serbuan dibuat suspek tiada di rumah, namun percaya ketua kumpulan itu masih berada di sekitar negeri Kelantan berdasarkan maklumat diterima. Buat
serbuan di rumah-rumah suspek ni. Walaupun kita percaya dia tidak duduk di rumah dia lah sebab dia dalam keadaan diburu kan. Cuma di sini kita mintalah kalau adanya mereka mengenali ataupun dapat menjejaki ataupun boleh memberi maklumat tentang suspek ni, minta bagi tahu kita lah dengan segera. 2 kali lah yang hari buat 2 kali. Dalam kejadian itu, peniaga Mustafa Siddiq, 52 tahun, terkorban setelah terkena tembakan di bahagian perut dan paha. Manakala anaknya Ainul Wahidah Mustafa, 18 tahun pula mengalami kecederaan di lutut kanan. Terdahulu, Datuk Mazlan lawat Ainul di Hospital University Sains Malaysia, HUSM, Kubang Keria. Panik apabila terserempak dengan sekatan jalan raya. Seorang penunggang motosikal nekat berpatah balik dan menunggang melawan arus. Percubaan itu bagaimanapun gagal apabila dia dicekup sekumpulan polis trafik dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim awal pagi tadi. Punca tindakan itu terbongkar apabila polis menemui sebuah beg berisi 15 bungkusan air ketum dan ubat batuk yang diletakkan di dalam bakul motosikalnya. Ketika ditahan, pemuda 22 tahun itu cuba bertindak agresif dan melawan anggota polis. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Abdullah Arsyad, suspek mengaku mendapatkan bekalan air ketum terbabit di sekitar Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Suspek kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim untuk menjalani ujian saringan air kencing sebelum tindakan lanjut diambil. Op Samsing jalanan ini dijalankan selama 3 jam bermula dari jam 1 pagi. 96 saman dikeluarkan kepada pemilik kenderaan atas pelbagai kesalahan. Dan ini pula gara-gara menyeludup beras, 3 lelaki tempatan ditahan dalam satu sebuah oleh pasukan polis marin PPM Tok Bali di sebuah stor Kampung Lampu, Kuala Besut, Jumaat lalu. Ia hasil risikan dan maklumat awam. Pemeriksaan menemui 146 kampit beras seberat 2,794 kilogram bernilai RM10,000 untuk diedarkan ke pasaran tempatan. Dalam kes berasingan, pihaknya juga merampas 40 kampit beras bernilai RM3,000 di Pangkalan Haram Pulau Tengkorak, Tumpat, Rabu lalu. Beberapa suspek yang sedang leka mengangkat sesuatu ke atas tebing dengan menggunakan sebuah bot galah dari negara jiran. Bagaimanapun, ketika pasukannya menghampiri bot terbabit, suspek melarikan diri menuju ke sempadan negara jiran. Kita akan pertikatkan untuk mencegah aktiviti yang menyalahi undang-undang. Sampai itu juga dengan aktiviti penyelundupan barang bercukai ke negara kita lah. Sepanjang Januari hingga awal Februari ini, pihaknya berjaya melumpuhkan beberapa cubaan menyeludup beras dengan nilai rampasan mencecah RM100,000. Satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa tumpas dengan tertangkapnya 9 individu termasuk 2 warga Singapura. Operasi yang dijalankan Polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dengan kerjasama Biro Narkotik Pusat Singapura. Kesemua suspek yang ditahan berumur 23 hingga 46 tahun. 6 daripadanya didapati positif dadah. Operasi pada Rabu itu dilakukan di 5 lokasi berbeza, menemukan sejumlah dadah pelbagai jenis selain harta sitaan bernilai RM750,000. Hasil daripada serbuan yang dilancarkan di 5 tempat berasingan di Johor Bahru, kita berjaya merampas heroin, syabu, ketamin, irimin, ekstasi, merampas wang tunai ringgit Malaysia, 9 buah kereta, 4 buah motosikal, barang kemas dan jam tangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori. Dalam tempoh sehingga 5 Februari, Polis Johor telah berjaya memberkas 1,872 individu melibatkan pelbagai kesalahan dadah. Seorang pemburu maut tertembak diri sendiri dengan senapan patah dibawanya di Kampung Gapam, Aikroh, Melaka awal pagi tadi.
Dalam kejadian pukul 2 pagi itu, mangsa Ong Tai Hok, 56 tahun dari Batu 12.5 Bemban, maut setelah tembakan tersebut terkena bahagian kanan mukanya. Mayat mangsa ditemui rakannya terbaring di tepi motosikal dalam keadaan enjin masih hidup di tengah jalan. Sebelum kejadian, mangsa bersama rakannya itu memburu di kawasan berhampiran dan dipercayai menggunakan laluan berasingan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Melaka untuk bedah siasat. Hasrat seorang lelaki yang hendak menangkap udang di Sungai Samarahan, Sarawak terbantut apabila mendapati mayat lelaki yang telah reput terapung berhampiran tempat dia menebar jala. Kejadian berlaku pagi tadi di Kampung Tambirat, Asajaya. Kejadian dimaklumkan kepada jirannya ketika lelaki itu hendak pergi memancing sekitar jam 10 pagi. Memancing di belakang rumah saya, di tepi pantai. Terus malah kami ada mayat di bawah tu. Kami terus pergi ke bawah tu, lihat tu ada mayat yang tukup tadi. Siap baju berselawar pendek. Ketua Polis Daerah Samarahan DSP Lee Chong Chen mengesahkan mayat itu mungkin hanyut dari laut melalui muara Sungai Samarahan. Ini kerana pihaknya tidak pernah menerima sebarang laporan orang hilang dalam tempoh sebulan ini. Selain itu, pihak polis menemui tatu tulisan Thailand pada badan mayat. Polis percaya lelaki itu telah meninggal dunia 3 hari lalu. Kes disiasat sebagai kes mati mengejut SDR dan proses bedah siasat akan dijalankan bagi mengenal pasti identiti mangsa. 250 pakar pelbagai sektor tempatan dan Jepun menyertai forum antarabangsa inisiatif Future City di Johor Bahru. Forum yang julung kalinya diadakan di luar Jepun itu bertujuan membincangkan inisiatif membangunkan metropolis yang mapan khususnya di Iskandar, Malaysia. Forum anjuran kerajaan Jepun ini mendapat kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA, Majlis Bandaraya Johor Bahru serta Universiti Teknologi Malaysia UTM. 今回のフォーラムを通じて両国の都市あるいは企業がさらに一層連携をできてですね、さまざまな協力が促進されるということを期待しています。So with this type of Pengarah Ekonomi dan Pelaburan IRDA Engku Ahmad Kamil Engku Taib pula berkata penganjuran forum sejajar dengan usaha IRDA membangunkan Iskandar Malaysia menjadi sebuah metropolis kukuh dan mapan serta dinyatakan dalam rancangan pembangunan komprehensif CDP. Antara lain perbincangan mengenai soal perubahan iklim dan usaha melahirkan masyarakat rendah karbon di Iskandar Malaysia. There are a number of initiatives within Iskandar Malaysia today, which I think we will see throughout the forum, and those who can witness outside there has already incorporated a number of these green initiatives. I think one of the, to me, one of the places to visit perhaps is our public housing. You know, it's a simple development, but at the same time it has incorporated a number of green features, probably first time in Malaysia. Forum sehari ini turut mengundang beberapa penceramah terkenal dari Jepun. Institusi Audit Tertinggi ASEAN atau ASEAN SAI disaran mengemukakan objektif strategik dan garis panduan bagi mewujudkan ketelusan dan accountability audit negara masing-masing. Cadangan itu dikemukakan Malaysia sebagai pengerusi pasukan petugas peringkat tertinggi dalam komuniti ASEAN pasca 2015. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, cadangan itu juga selaras dengan kerjasama Malaysia bersama ASEAN dalam usaha merealisasikan komuniti ASEAN penghujung tahun ini. Ketika ini, pemantapan pengisian visi pasca 2015 dan dokumen berkaitan bagi 3 tunggak komuniti untuk tempoh 2016-2025 sedang giat dilakukan. Ia akan diserahkan kepada Barisan Kepimpinan ASEAN menerusi sidang kemuncak ASEAN ke-27 yang akan diadakan di Ibu Negara November ini.
Datuk Seri Hanifah berucap demikian dalam ucapan khas pada mesyuarat ASEAN SAI di Ibu Negara. Sebagai penerusi ASEAN, Malaysia katanya memainkan peranan penting untuk memastikan hala tuju komuniti ASEAN dijayakan bagi memastikan negara-negara perkumpulan serantau ini membangun berteraskan rakyat. Justru ASEAN SAI sebagai institusi yang menekankan gaya kerja efisien, beraccountability dan telus dalam sektor kerajaan negara masing-masing diharap dapat membentuk sebuah komuniti yang berintegriti. ASEAN SAI yang ditubuhkan 2011 antara lain bertujuan mempromosi amalan kerja baik dalam kerajaan yang berfokus kepada isu-isu audit. Misi pencarian baki 3 lagi mangsa nahas pesawat TransAsia diteruskan. Terbaru anggota penyelamat menggunakan alat pengesan logam untuk pencarian di dasar Sungai Kilung. Kawasan pencarian juga diperluas. Operasi disertai 741 anggota penyelamat bersama 141 penyelam. Semalam 5 mayat ditemui pada kedalaman 600 meter dengan jarak kira-kira 1 kilometer dari lokasi pesawat itu terhempas pada Rabu. Pesawat ATR 72-600 yang menuju ke Pulau Kinmen itu terhempas beberapa minit sejurus berlepas dari lapangan terbang Songshan. Ia membawa 58 penumpang dan anak kapal, sebahagian besarnya pelancong warga Cina. 15 daripadanya terselamat. 40 disahkan maut setakat ini, 26 daripadanya warga Cina, bakinya warga Taiwan. Kerajaan Taiwan menetapkan 10 Februari sebagai Hari Perkabungan untuk orang awam. Siasatan punca nahas masih dijalankan pakar-pakar tempatan dan antarabangsa. Bagaimanapun analisis awal, perakam data penerbangan mengenal pasti berlaku kerosakan pada enjin pesawat yang hilang fungsinya hanya 37 saat selepas ia berlepas. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mahu sukan golf didedahkan di pelbagai peringkat masyarakat bagi melahirkan lebih ramai pemain bertaraf dunia. Jelas beliau kerajaan telah menyalurkan sebanyak 2 juta ringgit kepada Kesatuan Golf Malaysia demi pembangunan sukan tersebut sekaligus menjadikan ia sukan rakyat. I would also like to say that I'd like to see golf as a people's sport. It should not be an elitist sport. It should be a people's sport. And I think we should make it more and more accessible to all Malaysians at every level to play this game. Therefore, I'd like to congratulate the Malaysian Golf Association under the leadership of Tan Sri Anwar as the Malaysian Golf Association President for starting this golf at the school level. 11 schools are participating in this program, and I have given 2 million ringgit to the Malaysian Golf Association to promote golf at the school level. Datuk Seri Najib berucap pada majlis penyampaian hadiah kejohanan terbuka Maybank Malaysia ke-10 di Ibu Negara. Kejohanan berprestij yang berlangsung 4 hari ini telah mendapat perhatian sebanyak 450 juta penonton dari seluruh dunia sepanjang ia berlangsung. Seterusnya, Akta Jamzah akan bersama anda untuk Sukan Nasional. Silakan Akta. Assalamualaikum. Kejuaraan golf Maybank terbuka Malaysia. Pemain India Anirban Lahiri merangkul kejuaraan pertama tahun ini selepas mengatasi pendahulu semalam Bernd Weisberger di pusingan terakhir. Lahiri mengumpul 16 di bawah par keseluruhan untuk membawa pulang $500,000 Amerika selaku juara. Lapangan golf KLGCC di Bukit Kiara dibanjiri puluhan ribu peminat golf bagi menyaksikan pusingan akhir Maybank terbuka Malaysia.
Biarpun hanya 5 pemain negara melepasi kad sehingga pusingan akhir, peminat terus memberikan sokongan termasuk kepada pemain Asia yang beraksi cemerlang. Anirban Lahiri yang mengejar pendahulu sejak hari kedua menampakkan kehebatan apabila sekali lagi beraksi cemerlang. 4 birdie dengan 3 daripadanya dicipta di lubang pertama memberikan Lahiri kedudukan kedua dengan 15 di bawah par. Namun bogi di lubang 9 sedikit mengganggu catatannya. Lahiri terus beraksi cemerlang dengan birdie di lubang ke-10. Namun bogi di lubang ke-13 memberikannya sedikit tekanan menuju 2 lubang terakhir. Mujur, satu lagi birdie di lubang ke-17 memberikannya catatan 16 di bawah par keseluruhan untuk muncul pendahulu selepas Bernd Weisberger mula tertekan dengan beberapa kesilapan. Pemain Australia itu melakukan kesilapan di lubang 5 dengan catatan double bogey. Seterusnya 3 lagi bogey di lubang ke-12, 14 dan 17 meranapkan impiannya bergelar juara di Malaysia. Dengan 15 di bawah par keseluruhan, Weisberger sekadar di tempat kedua sementara Alejandro Canizares dan Paul Waring berkongsi kedudukan ketiga dengan 13 di bawah par keseluruhan. Hadiah kepada pemenang disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak petang tadi. Dalam pada itu, Anirban Lahiri menyifatkan kemenangan sulungnya tahun ini sangat mencabar. Anirban yang terpaksa menunggu hingga ke lubang terakhir sebelum dinobatkan juara jelas berpuas hati dengan keputusan kali ini dan membayangkan untuk menyertai saingan Masters selepas ini. I'll probably wait till tomorrow, see where I stand in the world rankings, have a long chat with my manager and try and figure out how best to schedule the upcoming months, especially because now playing in the Masters is a realistic goal, more realistic than it was. That's definitely going to be one of the things that I'm going to consider. Sementara itu, hasrat pemain terbaik negara Danny Chia menamatkan saingan di kedudukan 10 terbaik keseluruhan tidak kesampaian. Pada pusingan terakhir hari ini, Danny menamatkan saingan dengan catatan 74 pukulan, 2 di atas par untuk berkongsi kedudukan ke-25 keseluruhan bersama seorang lagi pemain negara Gavin Kyle Green yang mengumpul 284 pukulan, 4 di bawah par keseluruhan. Namun bagi Danny, edisi kali ini adalah antara pencapaian terbaik beliau. I'm very much looking forward for the rest of the year for me because I'm getting very excited with the way I'm playing, and I can actually see there's a lot of room for me to improve. In other words, I'm going to get better. 3 lagi pemain negara yang melepasi kad iaitu Sukri Osman menamatkan kejohanan di kedudukan ke-52, Nicholas Fung tempat ke-69 sementara R. Nachimutu ke-72. Beralih ke saingan Liga Super yang membuka tirainya malam tadi, menampakkan beberapa pasukan sudah benar-benar bersedia di awal musim. Kelantan di bawah kendalian George Boateng dilihat antara pasukan mantap dengan kemenangan 2-0 ke atas ATM di Paroi. Antara punca kemenangan Kelantan malam tadi ialah semangat sepasukan yang kuat dan permainan kemas sepanjang 90 minit perlawanan. Malah, Kelantan wajar meraih 3 mata berbanding ATM yang belum serasi walaupun mempamer kebangkitan sebelum tumpas 0-2 di laman sendiri. I was pleased with the start first half. I thought we started very well and we created 2-3 very good opportunities. First half should already be 3-0 with Carrillo, Farhan one-on-one. But, Satya's team always fight. So they did well to go down half-time with just 1-0. Then they did well. They came back and they tested us. We had injuries. Well, I put on the board before the game, I put on the board that I asked from the players only 3 things. I asked desire, character and attitude. Dalam perlawanan sulung itu, Kelantan di depan menerusi sepak gam cuma Muhammad Nur Hazrul di minit ke-12. Satu lagi gol Kelantan dijaringkan Edwin Albero Carrillo pada minit ke-61. Di kem ATM pula, jurulatihnya B. Satyanardan perlu melakukan sesuatu dalam perlawanan seterusnya kerana gandingan pemain baru dan lama masih belum serasi. Dan ini padang kita patut kita main simpan bola lagi lama daripada Kelantan. Tapi Kelantan telah menggunakan segala peluang yang kita bagi ya.
Dan setelah mereka dah leading 1-0, kita nampak mereka boleh control game. Dan walaupun mereka main dengan 10 pemain, mereka telah bertahan dengan baik. Dan peluang-peluang yang dicipta dan dihidang depan gol, kita tidak ambil peluang tu dan makin lama makin terdesak. ATM akan berdepan Perak 14 Februari depan, sementara Kelantan bakal melayani kunjungan Lions 12 di Kota Baru. Gol pertama Perak dihasilkan oleh Muhammad Nur Rizwan Abu Hassan pada minit ke-28 setelah berjaya mencuri bola dari kaki pemain pertahanan pihak lawan dan memperdayakan penjaga gol Saim Darby FC Rizwan Harun. Babak kedua, pasukan The Boss Gaurus dihadiahkan serangan penalti setelah Nur Rizwan dijatuhkan oleh pertahanan pihak lawan pada minit ke-51. Namun, gagal disempurnakan oleh Charles Souza Chad. Selang beberapa minit kemudian, pelawat beraksi dengan 10 pemain setelah Ivan Dragicevic dilangkan kad kuning kedua selepas mengasari Charles Souza Chad. Perak mengambil kesempatan dengan menghasilkan gol kedua menerusi tandukan Wong Nam Kung pada minit ke-84 apabila menerima hantaran lambung dari Rizwan Nazli. Tamat perlawanan, Perak 2, Saim Darby 0. Di Kuala Terengganu, skuad PT mencatat kemenangan pertama musim ini apabila membenam naik juara musim lalu Selangor dengan kemenangan 2-0. Beraksi di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu, Selangor dilihat menguasai perlawanan pada awal babak pertama dengan beberapa gerakan berbahaya. Perlawanan yang disiarkan selangsung di TV1 malam tadi itu menyaksikan tuan rumah sekali-sekala melancarkan serangan balas yang nyaris membuahkan hasil. Sehinggalah minit ke-37, Terengganu akhirnya di depan apabila sepakan penjuru dari sebelah kanan singgah di kaki Ismail Faruqi Ashari yang merembat kencang ke sasaran. Selangor terus tertekan di babak kedua apabila gagal memecah kebuntuan. Sebaliknya, skuad penyu menggandakan jaringan menerusi pemain import dari Argentina, Gustavo Fabian Lopez pada minit ke-72. Kedudukan 2-0 kekal sehingga tamat perlawanan sekaligus menyaksikan kemenangan sulung Terengganu di laman sendiri. Sementara itu, pengendali Felda United, Irfan Bakti Abu Salim masih berpuas hati dengan persembahan anak-anak buahnya walaupun sekadar mengutip satu mata. Begitulah bola sepak. Kalau kita tidak kompos, kita tidak tenang, kita ball watcher, inilah akibatnya. Kita boleh menjaringkan 3 gol dan pihak lawan boleh jadi 3 gol. Walau macam mana pun saya berpuas hati di atas komitmen pemain-pemain saya. Dalam perlawanan semalam, Felda seharusnya mengutip 3 mata penuh anda terus fokus hingga 90 minit perlawanan. Namun Sarawak berjaya menjaringkan gol penyamaan di minit-minit akhir perlawanan menerusi Muhammad Syahrul Sapri. We have a lot to learn after today's match, especially defensive ways, attacking ways. I thought we had enough good opportunities to do better. They also had good opportunities to play good attacking football and a lot of long balls also, but they keep it on the ground. So all credit to Felda for a good game and Sarawak, we tried our best as well. FAM diminta untuk memastikan setiap venue perlawanan Liga Malaysia berada dalam keadaan baik bagi mengelak pemain cedera ketika beraksi. Demikian disuarakan pengurus baharu skuad Sabah yang juga Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Rhinos, Datuk Seri Panglima TC Goh kepada RTM di Kota Kinabalu. Saya minta kalau boleh FAM ambil perhatian bahawa kita memang tahu setiap padang ada kondisi yang berlainan. Saya minta di sini supaya pihak penganjur ataupun FAM mengambil berat dan menentukan padang masing-masing sesuai untuk perlawanan. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas mengenai kejayaan Sabah Rhinos menundukkan pasukan Kuala Lumpur 2-0 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur pada 6 Februari lalu. Kemenangan pertama yang diraih Jumaat lalu diharap tidak melekakan pemain-pemain Sabah kerana musim baharu sahaja bermula. Datuk T. Sigo berharap para peminat akan beri sokongan padu kepada pasukan Sabah Rhinos pada perlawanan kedua yang juga merupakan perlawanan sulung di Sabah bagi Liga tahun ini.
Kejohanan sepak takraw Istaf Super Series Malaysia 2015, Malaysia menamatkan badi kekalahan kepada Thailand hampir 1 dekad apabila muncul juara dengan kemenangan 2-0 di pentas final. Skuad kendalian Abu Talib Ahmad muncul juara buat pertama kali dalam Super Series Istaf. Aksi final klasik sekali lagi menemukan Malaysia yang terus memburu misi menamatkan dominasi Thailand selaku kuasa besar dalam sukan sepak takraw. Gandingan negara menerusi Taekong Muhammad Syahir Rosdi, Killer, Hanafiah Dolah dan apik kiri Farhan Adam nyata beraksi di luar jangkaan. Mata Malaysia banyak disumbang menerusi servis kencang Syahir Rosdi yang gagal dibaca kemas pemain Thailand. Hanafiah juga cemerlang memberikan mata untuk Malaysia sekaligus menutup set pertama dengan kemenangan bergaya 21-7. Malaysia jelas mahu membalas dendam ke atas Thailand selepas tumpas di pentas final Istaf Super Series tahun lalu di Myanmar. Masukan Killer Khairul Zaman menghentikan Hanafiah di awal set kedua nyata menjadi. Walaupun Thailand mempamer aksi yang lebih konsisten selepas melakukan pertukaran pemain dan mendahului 9-1 pada satu ketika, namun Malaysia bangkit memperkemaskan corak permainan dan mendahului 19-17 selepas itu. Thailand tampak tertekan apabila setiap asakan berjaya dipatahkan pemain negara dan Malaysia sah muncul juara selepas servis Siriwat Saka tersasar untuk kemenangan 21-19. Debaran perlumbaan terakhir jelajah Alpari World Match Racing AWMRT 2014 hampir tiba ke penghujungnya. Perlumbaan Piala Monsun Malaysia di Teluk Danga, Johor Bahru bakal menobatkan siapakah juara AWMRT bagi edisi 2014. Bagi mempromosikan Johor sebagai venue Piala Monsun Malaysia, pelbagai usaha giat dijalankan memandangkan pertama kali diadakan di selatan tanah air selepas beberapa siri diadakan di Terengganu. Lebih 20 buah kenderaan pacuan 4 roda dan 30 motosikal digunakan untuk membawa trofi rasmi AWMRT bermula dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada. Perarakan melintasi beberapa lokasi seperti Plaza Kota Raya, bangunan Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, Jabatan Penyiaran RTM Johor sebelum berakhir di Country Garden Danga Bay, Johor Bahru. Perarakan ini memberi peluang kepada orang awam untuk melihat sendiri piala dan pasukan-pasukan yang akan bertanding pada kejohanan bertaraf dunia ini. Majlis perasmian Piala Monsun akan dirasmikan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar esok. Baiklah, sekian sukan, kita kembali bersama Ivan dan juga Syikin. Silakan. Atta, terima kasih. Malaysia bersetuju menjadi tuan rumah penganjuran sidang kemuncak Ketua-Ketua Pengarang ASEAN 2015. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri pada Forum Ketua-Ketua Pengarang ASEAN di Batam, Indonesia. Sidang kemuncak itu bertujuan mencari kesepakatan untuk mengukuhkan ASEAN bagi menjadikannya sebuah komuniti yang besar, kukuh dan berdaya saing. Menurut Datuk Seri Ahmad Syabri, tawaran Malaysia untuk menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak Ketua-Ketua Pengarang ASEAN 2015 bertepatan dengan peranannya sebagai tuan rumah sidang kemuncak negara-negara ASEAN tahun ini. Selain bakal diangkat sebagai Presiden baru negara-negara ASEAN, 5 buah negara ASEAN, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand terlibat dalam forum yang diadakan sempena sambutan Hari Pres Nasional kali ke-36. Rakyat di negara-negara ASEAN dan semua ini dapat diterapkan melalui kerjasama yang baik di kalangan media di seluruh negara ASEAN. Turut hadir pada forum ini Menteri Komunikasi dan Maklumat Informatika Indonesia Rudiantara, Timbalan Setiausaha Agung ASEAN AKP Mokhtar dan Perusi Pertubuhan Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia ISWAMI Datuk Zulkifli Saleh. Baiklah, paparan itu Mairi Nasional 8 edisi 8 Februari. Best 510 menyusul bersama Zaira Sri Zakaria selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.